Saya hormati sekalian, anggota-anggota keselamatan, pegawai-pegawai kerajaan. Malam ini saya dah lama tak mengajar ni kan, cikgu. Apa nama ini, Prof. Tapi malam ini saya nak cuba sampaikan kepada saudara satu perkara yang semua orang kena dengar dan hadam betul-betul. Tetapi saya nak mulakan dengan mukadimah begini, yang mana jauh datang dekat sebab dia punya projektor pun kodokut tak berapa nampak. Tapi bagus sebab siapa suruh duduk jauh, duduk okey. Ya. Pertama, sebagai mukadimah, saya nak bagi tahu bahawa Malaysia ini negara demokrasi. Siapa yang memerintah boleh mentadbir dengan cara dia sendiri. Jaminan agama Islam, jaminan raja, jaminan kaum dan sebagainya bergantung pada perlembagaan negara. Maka kalau ada parti boleh menang besar dan kuasai 2/3, walaupun parti itu bernama DAP, maka dia boleh pindah perlembagaan negara sebab perlembagaan itu bukan Quran. Dia boleh pindah. Pilihan Raya Malaysia dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR. Balik nanti, jangan buat sekarang, balik nanti, saya minta untuk semua cari laman web SPR. Type SPR, saudara akan jumpa. SPR ni daripada Merdeka sampailah ke sebelum wujudnya Pakatan Harapan memerintah. SPR ini, dalam SPR, Suruhanjaya SPR ini hanya diduduki oleh pegawai-pegawai kerajaan, bekas-bekas pegawai kerajaan yang sangat berpengalaman dan faham pentadbiran. Tetapi malangnya, hari ini Suruhanjaya SPR ini, Pesuruhjaya dia ada 7. 1-0. 6 telah dilantik. 3 adalah kaki tangan kerajaan, pegawai kerajaan. Yang saya percaya dan yakin, apa pun yang berlaku, mereka akan pertahankan Melayu dan Islam bumi tanah Jawi ini. Tetapi ada 3 orang lagi, kita 3 pegawai kerajaan, ada 3 orang lagi yang dilantik. Antara dia saya sebut nama. Korang nak samanlah. Cikgu Bat bukan ada terbenda pun korang nak saman. Satu pertama dia nama Azmi Syarum, Timbalan SPR. Akak tahu Profesor Azmi Syarum, dia orang baik, tapi pemahaman fikirannya macam mana? Saya imbau semula kepada satu tragedi, namanya tragedi kalimah Allah di Gadai. Ada orang terbang masuk dalam Malaysia, bawa dokumen, bawa CD, ada promosi agama Kristian, tapi guna kalimah Allah, guna kalimah Baitullah, guna perkataan solat. Pegawai kerajaan, immigration, custom tengok, tak boleh, tahan. Orang ini saman kerajaan Malaysia. Apabila dia saman kerajaan Malaysia, ada orang Malaysia, orang Melayu Islam, buat affidavit sokong. Antara dia ialah, ni wakil rakyat DAP Perak ni siapa? Profesor Aziz Bari. Saya nama orang jahat kena bantu sebab saya selalu lupa. Profesor Aziz Bari. Antara orang Melayu Islam yang buat affidavit sokong kalimah Allah digunakan, siapa dia? Azmi Syarum, yang sekarang merupakan timbalan pengurusi SPR. Mahkamah telah membuat keputusan. Proses mahkamah belum selesai, tapi mahkamah buat keputusan sebab apa? PKR Saifuddin Nasution Ismail arahkan Peguam Negara tarik kes itu. Natijahnya, hasilnya apa? Natijahnya ialah lepas ini di mana-mana tempat, di Balakong, kalau di Bangi pun mereka buka gereja.
Mereka boleh buat gambar salib, ada lampu, dan di dinding gereja akan ada kalimah Allah, ada lampu juga. Saudara tak boleh marah sebab itu undang-undang, mahkamah dah benarkan. Siapa antara punya kerja? Timbalan pengurusi SPR, Azmi Syarif. Kedua, siapa di antara 6 orang tersebut? 3 di pihak mereka ialah satu lagi Zoe Randawa. Tak pernah ada wakil NGO dalam SPR, tak pernah. Tapi mereka bawa ini, saudara boleh type Zoe Randawa dalam Google, akan tengok aktiviti NGO-nya yang pro-liberal dan sebagainya. Yang ketiga, lagi pelik, siapa dia? Datuk Lee Bipang, baru lantik bulan 4. Bang, surat khabar Melayu tak umum. Surat khabar tak umum. Kenapa? Sebab dia wakil daripada korporat yang di mana dia ialah lembaga pengarah Genting. Genting tak jual nasi kandar ataupun nasi lemak. Genting syarikat judi. Genting syarikat judi. Dia masuk senyap-senyap dan sekarang 3 di puak dia, 3 kaki tangan kerajaan yang kita rasa akan pertahankan bumi ini. Seorang lagi kosong. Masih kalau tengok website SPR, masih lagi kosong seorang. Kan itu pilihan raya kali ini kena dijadikan referendum. Bukan sekadar referendum harga barang, referendum kesengsaraan hidup rakyat, tetapi referendum masa depan tanah ini. Kalau dia menang Selangor, selamba dia akan lantik yang ketiga, natijahnya apa? Saya perkenalkan kawasan nama, dia akan buat ni, bukit apa nama? Dia akan buat persepadanan semula. Sebab Malaysia daripada 2018 patut buat persepadanan, sampai sekarang tak buat lagi, tak buat. Sebab apa? UMNO tak dapat 2/3, tak boleh buat. Tapi sekarang dia dah enjoy dan dia akan buat. Siapa yang lakar kawasan ni? SPR lah lakar. SPR yang akan buat sempadan. Saya perkenalkan satu kawasan namanya Bukit Bintang. Bukit Bintang dia menang ratus ribu. Bukit Bintang akan dipecahkan. Bukit Bintang Selatan, Bukit Bintang Timur, Bukit Bintang Utara, Bukit Bintang Selatan. Ada tak PJ Utara, PJ Selatan? Boleh buat tak? Boleh. Bukit Bintang boleh buat? Boleh. Seputih. Dia menang ratus ribu. Boleh tak dia pecah Seputih Selatan, Seputih Utara? Boleh tak? Dia akan bertambah berpuluh kawasan lagi. Katalah dia buat satu polisi di mana parlimen mesti 100,000 sebab pengundi dah ramai kan. Jadi parlimen mesti 100,000. Saya perkenalkan kepada kakak, selama kawasan dia Tanjung Karang. Sebelah Tanjung Karang Sungai Besar. Sungai Besar tak sampai 100,000. Tanjung Karang pun tak sampai 100,000. Parlimen ini boleh disatukan. Kita akan hilang berbelas dalam keadaan dia bertambah berpuluh. Ketika itu, siapa majoriti? Mereka majoriti. Siapa lawan? Teroris. Siapa lawan? Ekstremis. Siapa lawan? Resis. Maka air mata darah pun tak berguna. Perlembagaan dipinda. Benar-benar akan jadi tanah dipijak milik orang. Faham atau tidak? Itu baru mukadimah, belum mula ceramah. Pertama, fasten your seatbelt. Tenang. Untuk 30 minit ini saya cuba untuk menyampaikan. Pertama, buku teks rujukan kita Cikgu Bat original. Siapa ada Facebook, saya minta tolong ikuti Cikgu Bat original. Kat mana nak takat ni? Boleh tolong takat? Kang Okey, baik. Ini kali pertama ni saya cuba ni. Kedua, akaun TikTok saya. Cikgu Bat 78 akaun saya. Tapi saya dah standby sebab Cikgu Bat 78 ni saya aktif TikTok bulan puasa. Bulan puasa baru ni aktif TikTok dah 4 akaun dah. Kena padam.
Ini dah akaun keempat. Jadi saya siap standby satu lagi. Jadi siapa ada TikTok, ikuti dua-dua. Okey, tekan lagi. Secara realiti ekonomi negara ni saya tak nak sentuh panjang. Daripada sudut mata wang, daripada sudut pasaran saham, dan yang terbaru perkeliling yang dikeluarkan oleh Maybank. Ini Maybank ni, Maybank. Bukan kedai runcit ala Malay. Maybank. Maybank mengeluarkan perkeliling bagi tahu kenapa polisi tidak jelas Perdana Menteri bakal menjejaskan ekonomi dan dijangka ekonomi akan lebih teruk menjelang hujung tahun ini. Itu Maybank. Terus. Baik. Untuk sesi yang kedua, pertama ini, saya semua akan balik boleh faham apa maksud Anwar pembohong. Terus. Saudara, pada 6 hari bulan Julai, saya telah mendedahkan berkenaan dengan Anwar duduk banglo mewah milik Tycoon Cina dekat sini. Dekat sini je. Dekat Kajang. Saya dedahkan. Okey, baik. Sebaik saja pendedahan saya, tiba-tiba ada seorang budak nama dia Fahmi Fazil. Dia telah balon Sanusi, tiba-tiba tak semena-mena. Saudara kena faham, banglo Sanusi itu wujud, serangan itu wujud untuk alih isu terhadap banglo Anwar Ibrahim. Jadi dia nak alih isu. Tapi Sanusi boleh jawab mudah je. Gran apa semua bukan toke Cina, abang dia. Abang dia kerja yang bukan orang Melayu, manusia pun tak berapa ramai, bawa patri masuk dalam air. Patri besi. Jadi gaji besar, duduk di luar negara. Jadi rumah dia bagi Sanusi duduk, selesai. Budak Fahmi Fazil ni saya nak bagi tahu, ini kualiti. Kualiti menteri-menteri. Tahu tak mana Anwar Ibrahim jumpa Fahmi Fazil ni? Dia bukan budak reformasi, kita tak kenal dia dulu pun. Dia bukan budak parti hebat. Anwar Ibrahim jumpa dia masa dia jadi pelakon tambahan Gol dan Gincu. Betul ke? Masa tu rupa dia elok sikit macam tu kan. Anwar pun tengok tap Ailio dia meleleh kan. Anwar pun lantik dia jadi pengarah komunikasi. Dia tak ada background pun, tiba-tiba dia jadi pengarah komunikasi. Okey, terus. 11 Julai saya hadir ke SPRM. Saya buat laporan SPRM dan saya serah semua dokumen. Rumah banglo Anwar di Kajang itu nama toke Cina. Anwar kena jawab. Okey, baik. Tiba-tiba sehari lepas saya buat laporan polis tu, 2 hari lepas saya buat laporan polis, Anwar panik. Nak jawab terus tak berani sebab Cikgu Bat, rahsia Anwar Ibrahim ni dalam poket saya, saudara. Saya ni orang dalam rumah Anwar Ibrahim tu kan. Tinggal kita tak nak gadak lagi Anwar Ibrahim je. Tapi soal dia hantar peguam dia hantar setiausaha politik dia. Tapi dia jawab apa dia? Dia jawab saya fitnah. Fitnah apa? Next. Rupanya dia kata saya fitnah, tapi dia tak boleh jawab. Dia sendiri telah menyebabkan satu Malaysia ketawa. Kenapa? Dia kata rumah dia di Kajang nama toke Cina. Betul. Pertama dia mengaku saya betul nama toke Cina. Kedua, kenapa? Rumah tersebut pajak 10 tahun. Astaghfirullahalazim. Kita biasa dengar orang pajak petai, orang pajak kebun durian, orang pajak tanah, orang pajak kedai, orang pajak rumah mewah. Orang tak pajak 10 tahun. Daripada kamu bayar rumah mewah, lebih baik kamu beli rumah tersebut. Betul atau tidak? Okey, baik. Next. Saya ambil Anwar ni pernah isytihar harta. Aku kena ingat dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni penipu, saudara. Dia bila dia menipu, dia lupa penipuan yang sebelum itu. Bulan Oktober tahun 2022, sebelum pilihan raya, Anwar telah isytihar harta. Tu isytihar harta dia. Dan dia mengisytiharkan rumah di Bukit Segambut berharga 9 juta. Dan Anwar isytihar dia ada harta 11.2 juta. Rumah Bukit Segambut 9 juta. Okey, terus. Rumah Bukit Segambut pun, saudara, pernah dijual dalam mudah
pernah dijual dalam mudah dengan harga 12 juta. Kena ingat, dia pernah cuba jual dengan harga 12 juta. Kan saya cerita, ini semua strategi pembohongan Anwar ni. Orang nak jual rumah 12 juta, orang tak jual lah dekat mudah ke cari.com ke. Nampak, ini permainan Anwar Ibrahim. Okey, terus. Video Anwar, tolong main video. Dia lupa, dia pernah menipu. Main video ni, saudara dengar. Mic. Ada ke mana mic? Okey. Okey, tak apa. Sementara dia menggodek-godek tu berbunyi, saya bagi tahu. Boleh tengok tadi kepada buku teks kita, Cikgu Bat Original Facebook. Ada video ini. Yang saya nak bagi tahu apa dia? Anwar lupa bahawa pada bulan Ramadan baru ini, dia telah boleh bunyi. Usaha yang pandai dan andal. Tak berapa dengar, tak apalah, tak apa. Nanti boleh tengok. Okey, bulan Ramadan dia hadir program Abim di Hotel Tamu Kuala Lumpur. Minggu ketiga bulan Ramadan, April, dia telah umumkan saya dah jual. Yang dia berucap ni, saya dah jual, selesai jual rumah di Bukit Segambut. Duit di Bukit Segambut pribadi. Saya jadi berapa? Boleh dengar? Tadi kira tu. Okey, tak apalah, tak apa. Jangan ganggu audiens. Nanti saudara rujuk balik dekat buku kita. Boleh dengar? Boleh. Okey, tak apa. Sebab kan pukul 13 kan kita berhenti. Dengar. Okey. Rumah di Bukit Segambut dia kata dia selesai jual kak. Dan dia value tadi, dalam value dia berapa? 9 juta. Dan dia pernah cuba jual dengan harga 12 juta. Dia kata selesai jual rumah di Bukit Segambut dan dia selesai bayar rumah di Kajang. Baki dia ada 500,000. Katalah dia Menteri Kewangan yang tak pandai. Saya tak kata bodoh, tapi tak pandai. Jual rumah under value. Rumah 9 juta dan dia pernah iklan 12 juta. Tetapi persoalan dia jual katalah 8 juta. Under value, bawah harga pasaran, 8 juta. 8 juta, ada baki 500 juta, makna dia bayar rumah Kajang berapa? 7.5 juta. Kau bayar pajak, kau beli rumah pajak, apa kejadah ni sampai 7.5 juta? Baik kau beli rumah tu. Saudara. Dan saya nak bagi tahu, ini adalah pembohongan. Ini adalah money laundering. Ini adalah pembersihan wang. Sebenarnya kita cabar Anwar Ibrahim hari ini. Kalau kita buat carian pajak, dia tutup sebab nak pilihan raya. Lepas pilihan raya baru kita dapat cari surat pajak dia pajak ni mesti register. Bila saya tengok balik, saya tengok saudara, di belakang geran dia pajak setahun. Dia baru daftar setahun lepas dia pajak. Lepas kita bising, baru menggelupu nak daftar pajak. Ini semua pembohong dan ini semua manusia. Kalau berani, LSDN, dia jual rumah, mesti dia bayar cukai, betul? Kalau Anwar Ibrahim, tolong sampaikan pada Anwar Ibrahim, kalau betul, dia lapor, dia tunjuklah LSDN, dia bayar berapa banyak. Anwar Ibrahim pembohong, saudara. Okey, baik, terus lagi. Okey, saya nak tunjuk satu benda, iaitu ni dekat sini. Ini pun saya boleh dapatkan di buku teks kita kan. Dia beli secara tunai tanah di Mukim Pasir Panjang Kodison bernilai 1 juta. Tanah ini dibeli kerana apa? Kerana dia kata dapat duit 1 juta itu adalah hasil jual rumah Setia Murni, rumah Damansara. Tahu tak bila dia jual rumah Damansara? Dia jual rumah Damansara 2004. Maknanya 2004 sampai 2022 dia simpan duit. Orang Port Dickson, dia menang kat Port Dickson, orang Port Dickson tak dapat apa.
Tapi dia dapat tanah 1 juta. Tanah 1 juta tahun 2022 dibeli dengan rumah yang jual pada tahun 2004. Wan Azizah akui gadai rumah untuk dapatkan dana PRU 14. Tengok balik berita tersebut, Wan Azizah nangis, rebeh dia nangis. Saya tak ada duit, saya terpaksa gadai rumah 1 sen pun saya tak ada. Saudara, ni macam mana kau ada duit 1 juta yang kau simpan daripada 2004, kau kata kau dah tak ada duit? Nampak tak persoalan dia ialah laki bini pun penipu. Laki dengan bini pun penipu. Sebab ini kena jaga dengan laki bini ni. Terus, okey baik ni. Dalam pengisytiharan Harta Anwar tadi, kalau kita tengok tidak ada kereta. Ini antara kereta Anwar. Saya cari, kita buat carian JPJ BEM 1. Tahu tak siapa punya? Seorang tokoh korporat di Selangor yang dilantik menjadi pengerusi hartanah Selangor, JLC Selangor. Dan dia dilantik juga, ada jejak dia dalam lantikan KDEB, Kumpulan Darul Ihsan Berhad. Sama ada dia bagi kereta baru kena lantik, atau kena lantik bagi kereta. Dia ada bagi kereta dulu ke kena lantik dulu. Dua-dua rasuah. Anwar memang terbukti rasuah, korup, salah guna kuasa. Terus, ini lagi menarik. Kereta Jaguar dia VCQ 8055, dia bawa berpusing keluar masuk istana kan. Orang tengok mewah kereta Anwar. Saya buat carian VCQ 8055. Carian itu saudara menunjukkan kereta ini milik Yayasan Aman. Yayasan Aman ni Anwar tubuh, kononnya Anwar tubuh untuk bantu orang miskin dan orang susah. Kenapa orang miskin dan susah ada kereta? Mewah pula yayasan ni kan. Sekurang-kurang Zahid Hamidi, Yayasan Akal Panjang dia pakai duit bayar kredit kad bini dia. Tak adalah dia letak beg tangan ataupun hotel mewah yang berbelas juta guna duit yayasan tu atas nama yayasan. Kenapa kereta mewah ni nama yayasan? Pegawai dia telefon saya. Pegawai dia cakap apa? Pegawai dia kata, Cikgu Bat, nanti Pak menakan saman hang. Saya kata, pasal apa? Pasal apa nak saman saya? Dia kata, sebab kereta itu bukan guna duit orang miskin. Sudah, habis tu yayasan tu dapat duit mana beli kereta tu? Kereta tu orang sedekah kepada yayasan untuk bantu orang miskin. Sebab itu kenyataan juga susah politik dia cakap, kereta tu orang sedekah ke yayasan. Kalau orang sedekah beras kita faham lah. Orang sedekah tanah bagi bangunan pun kita faham ke yayasan. Orang sedekah kereta jenazah kita faham lagi. Kereta mewah ini mengarut, pusing. Dan ini daripada website yayasan, pengerusi yayasan siapa dia? Wan Azizah. Jadi cikgu dengan anak murid ni sama perangai. Zahid Hamidi dengan Anwar ni sama perangai, sama. Terus okey. Dan hari ni dia kata apa? Ini parti derita rakyat. Derita rakyat apa? Kereta toke bagi, rumah nama toke Cina. Semua benda ditaja. Hari ni punya sombong manusia bernama Anwar Ibrahim ni yang patut diajar apa dia? Semalam dia pergi Kedah naik helikopter. Kempen pilihan raya naik helikopter sana sini. Wartawan tanya, diorang ada komplain lah pasal helikopter ni. Dia cakap apa? Pasal apa dengki dengan aku? Han sakit hati, han tak boleh naik helikopter. Ini jawapan Anwar Ibrahim. Ini adalah laporan Malaysia kini. Ini surat khabar dia. Surat khabar dia pun dah menyampah. Saya naik heli kerajaan, hang sakit hati pasal apa? Surat khabar dia pun dah tak tahan dah dengan perangai Anwar Ibrahim ni. Okay, next. Kedua saya nak perkenalkan saudara ialah ini moratorium pembalakan 25 tahun dulu, 25 tahun. Dalam 2010 kerajaan negeri dah ada dan dah terima undang-undang tu sebagai moratorium pembalakan. Ini Menteri Besar saudara. Dah ada moratorium, patut sekarang tak boleh membalak terus. Tapi apa yang berlaku? Hutan Simpan Kuala Langat Utara, Kuala Langat Selatan, Bukit Seratkah, Bukit Lagung, Hulu Selangor, Genting Highland, semua
Sungai Panjang, Sabak Bernam, semua terjejas, semua dia balak. Baik, saya tak ada masa nak teliti semua. Kalau tak, kita 3 pagi. Saya bawa satu. Saudara, ini pelan tapak di Bukit Lagung. Bukit Lagung. Okey, terus. Saudara, punyalah Bukit Lagung ni dah jadi menggambarkan luar tabi'i kerajaan Selangor ini. Luar tabi'i kerajaan Selangor. Saudara, mana ada kawasan balak bagi pada agensi kerajaan? Mana ada kawasan hutan bagi kepada balik Jabatan Hutan? Saudara tahu, dek kerana nak melanun ni, nak melanun, dia kau tim, ni, ada kompartmen MBI. Pejabat menteri besar dapat balak. Ni Selangor ni, saya tak cerita Uganda, saya cerita Selangor ni. Ni apa? Koperasi Jabatan Perhutanan Selangor. Jabatan Hutan dapat hutan. Patut Jabatan Hutan jaga hutan. Jabatan Hutan semua jadi luar tabi'i dah. Okey, terus. Ini saya nak bagi tahu. Tadi tu dia punya pembayar, ini dia punya maksud. Ini di iklan, saudara. DH Pro, laman web DH, satu kompartmen 150,000 satu ekar dia jual. 150,000 satu ekar, dan jumlah yang terjual ialah 40,000. Kiralah banyak kosong dia berasap kalkulator, kan? 150,000 satu ekar, dan yang terjual 40,000 lebih hektar dijual. Maknanya apa? Maknanya dia bagi ni, lepas tu punya luar tabi'i pergi iklankan pula. Kuari, dia panggil kuari hutan. Hutan tu masih hutan simpan, tapi dia ada istilah kuari hutan. Nama bohongnya kerja. Dia tepek situ dan dia iklankan. Okey, terus. Saudara, reverse balik. Peta besar. Di kawasan ini, kawasan ni, dalam buku rujukan kita ada. Pergi tengok dekat Facebook saya. Okey, terus. Nama syarikat tersebut ialah Jernih Jasa Intan Seniam Berhad. Syarikat, antara syarikat yang dapat Jernih Jasa Intan. Kita pun kaji. Nama budak tu umur tahun 92. Tahun 92. 92 dapat juta-juta. Selangor ni bagus, tolong anak muda. Dapat juta-juta. Tahun 92. Siapa nama dia? Khairul Afiq bin Abdul Rahim. Kita pun guna James Bond kita. Ambil nombor IC dia, kita cari. Syarikat, reverse dulu. Syarikat ni syarikat RM2 baru tubuh. Masa dia dapat tu tak sampai setahun baru tubuh. Cakap orang dia, siapa ni? Khairul Afiq bin Rahim. Pusing. Dia anak kepada Rahim Kasdi, iaitu setiausaha politik AME dalam di kawasan dan juga timbalan ketua cabang Gombak. Hei, apa ni? Kau cerita integriti, kau nak serang kerajaan Kedah, terang-terang, tanpa berselindung. Okey, terus. Sesedari, ini yang saya nak bawa tajuk utama malam ini. Tajuk utama malam ini, saudara, bermula saya jumpa kisah ni macam mana. Kisah ni kisah Coldplay. Datang ke Malaysia, Anwar Ibrahim bersungguh-sungguh. Sedangkan Mufti, sedangkan Indonesia, sedangkan banyak negara-negara yang majoriti umat Islamnya halang kumpulan ni masuk. Sebab apa? Kumpulan ni pro-LGBT. Itu memang tak ada penafian dah, kan? Tiba-tiba Anwar Ibrahim buat sambutan. Sambut. Tapi bila dia biasa, orang-orang jadi macam ni ketagih, kan? Macam orang penagih dadah, lalu dadah, kan? Dia macam tu lah. Bila lalu geng tu ketagih dia, kan? Tap, elok dia menitik, kan? Jadi dia tak boleh kawal. Sebab saya bagi tahu, ini bukan mainan. Anwar Ibrahim ni sakit sebenarnya. Dia sakit. Kita harus simpati pada dia. Simpati dengan dia sebab dia duduk rumah, dia berubat.
Bukan bagi dia kuasa dan dia bertambah sakit seperti itu. Dia sakit. Tapi persoalan yang saya nak cerita apa dia? Selepas kita Anwar Ibrahim ni kita balon kan? Orang-orang dia juga mengaku. Dia kata dah, Anwar Ibrahim bukan sebab Coldplay LGBT, sebab Coldplay bagi sumbangan bersih kapal bersih sungai. Oh, iya ke? Apa sih? Kan? Rupanya Coldplay ni telah bagi sumbangan kapal bersih sungai bernilai 3 juta ringgit kepada kerajaan Malaysia, iaitu kerajaan Selangor. Dan kapal bersih sungai itu telah dijadikan aset kepada Selangor Maritime Gateway di bawah landasan Lumayan Sdn Bhd. Baru saya jumpa kes yang tu. Yang Sanusi bantai 3 hari lepas, yang Petra bantai minggu lepas kan. Okey. Saya dah dedahkan sebenarnya 6 bulan lepas. Yang dia jawab apa? Oh, anak syarikat. Ambil sini. Acik kau tolong jawabkan. Okey, pusing next. Ni, Coldplay belanja 3.2 juta dalam inisiatif bersih sungai. Ini terbongkar kenapa? Sebab nak bela Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim tak tahan nafsu sambut Coldplay, dah gelabah atau terpaksa terdedah benda ini. Dan ini laman web itu, saudara, inilah kapal yang dia bagi tu, 3.2 juta. Masuk sebagai aset kepada syarikat bersih sungai itu. Okey, baik. Next. Saya bagi tahu saudara, syarikat Landasan Lumayan ni, Landasan Lumayan, siapa orang dalam Landasan Lumayan? Ni, Tan Sri, Datuk Sri Vincent Tan. Tahu tak Vincent Tan ni siapa? Bapa kepada ketua judi. Vincent Tan Sport Toto. Ingat tak judi bola yang pernah terlepas lesen sekejap tu? Vincent Tan lah punya. Vincent Tan toke judi di Vietnam. Vincent Tan toke judi di Amerika. Vincent Tan toke judi di Thailand. Ini ada dalam website Berjaya. Ni, nampak saudara Vincent Tan. Ni seorang esko kerajaan negeri. Esko kerajaan negeri. IR Izham. Kenal lah IR Izham. Okey, terus. Dia kata apa? Menteri Besar bila kita dedah, dia kata, kita bagi bersih sungai ni tak ada tender. Sebab apa? Sebab dia agensi kerajaan, dia syarikat kerajaan. Pembohong. Sebab apa? Ni, ini SSM ni, Landasan Lumayan, nama syarikat. Alamat dia apa? Berjaya Times Square. Berjaya Times Square tu, Berjaya Times Square milik Vincent Tan dan semua syarikat besar Vincent Tan, alamat dekat situ. Dan website Vincent Tan juga, website Berjaya, website dia melaporkan Landasan Lumayan sebagai anak syarikat kepada Berjaya Land. Ni syarikat ni apa best sangat ni, semua mengaku anak ni kan? Dan terus saya bagi tahu saudara, saya makan SSM, Berjaya pegang 55% dan Landasan Lumayan pegang 45%. Ni nama Menteri Besar ada dalam syarikat tersebut. Jadi maksudnya saya bagi tahu apa? Syarikat ni anak syarikat Berjaya. Boleh tak wujud SPD, Special Purpose Vehicle Company? Biasa tak? Biasa. Tapi tak ada Menteri Besar bangang pergi duduk dan tak pegang jawatan dekat situ. Selalu pegawai kewangan negeri, Esko pun tak duduk. Pegawai kewangan negeri, Espino yang selalu duduk di pegang ini. Tapi kenapa Menteri Besar duduk? Maksud dia saya nak beritahu apa? Menteri Besar pengerusikan kerajaan negeri. Kerajaan negeri buat keputusan tender bersih sungai ni 700 juta. 700 juta ni tak ada tender buka kepada semua orang, tak ada tender terbuka. Terus bagi kepada sebuah syarikat yang ada Menteri Besar. Maksudnya apa? Dia pengurusi mesyuarat bagi kepada syarikat dia dan dia letak harga. Maksudnya ialah ini rasuah, salah guna kuasa. Itu sebab Amir by hook or by crook, mati-mati gadai suara dalam pun dia kena menang pilihan raya kali ini. Sebab kalau dia kalah, dia akan duduk dalam penjara. Saudara, okay, next.
Ni dia kata apa? Sanusi tipu. Sanusi cakap apa? Sanusi kata ni pasal ada tanah 10 bilion mereka bagi kepada apa syarikat judi. Terus saman Sanusi. Mereka ni sedang menggunakan, salah guna proses mahkamah. Macam kes ni lah. Ni pilihan raya, aku kata kat kau, kau kata kat aku, benda biasa lah. Betul. Tapi dalam pilihan raya kali ini, Anwar masuk dalam mahkamah, ambil injunction, Sanusi dan ejen Sanusi. Jujur saya bukan ejen Sanusi. Sanusi dan ejen Sanusi tidak boleh untuk cakap apa-apa dekat Anwar Ibrahim. La ilaha illallah. Ini apa ni? Ini pilihan raya apa? Ajak bertumbuk, ajak bergasak, kau ikat kaki dan tangan kita. Tapi saya tak peduli. Sanusi kalau dia langgar, dia mungkin akan kena penjara dan dia hilang jawatan Menteri Besar. Tapi saya tengok dia gagah. Itu manusia luar biasa hebat tu. Kan? Ini hero Marvel yang keberapa pun saya tak tahu Sanusi ni. Kan? Tapi soal dia, kita jangan takut. Semua orang kena bercakap. Kalau saya seorang bercakap, mungkin kena tangkap. Kalau 2 orang, mungkin kena bercara. Kalau 3 orang, mungkin kena penjara. Tapi kalau 1 juta orang kita bercakap benda yang sama, saudara, tak ada penjara yang boleh muat kita. Saudari yang semati sekalian ni, ini website rasmi Landasan Lumayan Sdn Bhd. Ni website rasmi. Tapi dia tulis orang putih lah. Dia tulis apa? Pertama, B-Land. B-Land ni Berjaya Land. Berjaya Land ni pakai judi lah Vincent Tan. Will hold 55% stake. Dan kerajaan negeri cuma pegang 45%. Maknanya syarikat tersebut, syarikat siapa? Syarikat Vincent Tan. Okey, baik. Apa yang tipunya? 600 ekar. Website rasmi Landasan Lumayan 600 ekar. Dan value dia bagi, saudara, dia bagi kepada Vincent Tan tu. Tahu tak berapa nilai tanah yang Vincent Tan dapat dalam kerajaan negeri Selangor? 10 bilion. Bukan million, bilion. Bila orang Melayu buka tanah, sambung kedai sikit, runtuh. Bila orang Melayu tindas, bila orang Melayu ambil. Tapi kamu bagi kepada Cina tokai judi tanah bumi Selangor. Saudara, ini baruah budak Johor, hantar dia balik Johor, saudara. Saudari yang saya hormati sekalian, terus. Ini budak ni, saudara. Kenal tak? Kenal ke tidak? Dia sosial politik Anwar Ibrahim. Dia ni sosial politik Anwar Ibrahim. Tahu tak? Punya rapat dia dengan Vincent Tan ni, Anwar Ibrahim ni macam mana? Ni, syarikat 7-Eleven, agak tu 7-Eleven, ni 7-Eleven tu. Siapa punya 7-Eleven tu? Berjaya. 7-Eleven tu Berjaya punya, Vincent Tan. Siapa dia punya chairman sebelum ni? Chairman dia ialah anak Vincent Tan. Vincent Tan suruh anak dia, buang anak dia, suruh letak jawatan. Saudara, sebaik saja Anwar Ibrahim angkat sumpah, setiausaha politik Anwar Ibrahim dinamakan sebagai pengerusi 7-Eleven. Kan itu saya apa jadi pun saya tak pergi 7-Eleven dah. Saudara, punya baik Vincent Tan buang anak Vincent Tan, bubuh anak orang Anwar Ibrahim. Untuk apa? Untuk tunjukkan betapa mereka ni dengan syarikat judi. Okey, terus. Saudari, saya mungkin tak boleh ulas panjang hari ini sebab besok ni saya bagi tahu, besok insya-Allah saya akan berada 6 Ogos 11.30 pagi di Ibu Pejabat SPRM. Saya akan pergi. Katanya tadi Ustaz Fadli Syahari, Ketua Muda Dewan Muda PAS telefon, dia kata boleh tak dia nak ikut? La ilaha illallah, apa pula tak boleh kan? Bukan pejabat saya, pejabat SPRM. Kan? Jadi kepada saudara-saudara yang nak bersama, nak tunjuk kekuatan, besok berada dan kita akan tunjuk kekuatan untuk betul-betul kita dedah benda ini. Amer kena berhenti, 10 bilion tanah ini kita kepulangkan. Saudari yang saya hormati sekalian, mulai esok saya akan buat siaran TikTok, video dan sebagainya. Saya akan ulas.
Syarikat landasan lumayan ini saudara dah telan duit kerajaan Selangor 40 juta pun sebelum itu. Dan duit kita kerajaan negeri Selangor dah hilang ratus juta kerana premium tanah ini. Bukan itu saja, ada berita lagi surat yang kita tengah teliti, tanah di Dengkil pun rupanya bukan sekitar tanah sepanjang Sungai Kelang. Tanah di Dengkil pun dia sudah sargon satu kali dekat Vincent Tan. Saudara, ini kerana ini orang Selangor ni ada maruah tak ada maruah. Title hutan simpan, nak troka hutan simpan diperkenal kuari, dia panggil apa? Kuari hutan. Bagi dekat siapa? Semua kroni. Saya pun tunjuk satu. Tapi sebab saya seorang, saya nak teliti semua. Saya jumpa satu, tapi kalau kita teliti nanti saudara, kita menang, buka jawatan kuasa, sekretariat, teliti semua, saya percaya dan yakin bilion duit Selangor kita boleh selamatkan balik. Bukan kata air percuma saudara. Hantar sikit dekat di 9 pun boleh air percuma tu. Punya banyak dia kan. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita mungkin takkan jumpa lagi sampai hari mengundi. Saya ulang, peperangan ini peperangan akidah masa depan anak bangsa. Peperangan ini peperangan masa depan pertahan tanah Jawi ini. Siapa calon Barisan Nasional sini? Daripada parti Kuala ini, parti apa? PAN. Amanah, orang marah panggil PAN kan? Amanah. Hati kecil hati dia. Kita pula panggil Kuali pula kan, parti Kuali. Amanah ni siapa nama dia? Mazwan Johar. Dia mungkin orang baik. Bila dia jumpa orang susah, dia sedekah. Dia jumpa anak yatim, dia bantu. Tapi dia takkan berani buka mulut dekat Anwar Ibrahim. Dia takkan berani buka mulut dekat DAP. Negara ni dah teruk, saudara. Negara ni dah teruk. Pegawai-pegawai keselamatan dengar. Sanusi komen sikit. Apa dia komen? Kalau menteri apa, Sultan Kedah tak lantik lah, menteri besar macam ni. Itu saja Sanusi komen. Baiklah, Sanusi pun dah minta maaf, dah minta ampun. Tapi yang kau serius sangat pasal apa? 3 pagi macam pencegah maksiat kamu ketuk bilik Sanusi. Tapi ni Tan Sri Lim Kit Siang tulis lagi teruk untuk menyemarakkan semangat orang Cina. Dia tulis Cina pun boleh jadi Perdana Menteri. Lim Guan Eng cakap apa? Kalau Islam memerintah, kuil, topekong, apa semua gereja akan diruntuhkan. Itu 3R tak? 3R lah. Tapi pasal apa kamu tak tangkap? Sampai malam ni, satu bulu Roma Cina nak beranak DAP ni, kamu tak berani usik. Tapi bila pemimpin Melayu, kamu tangkap 3 pagi macam pencegah maksiat, kamu serbu. Kamu takut dengan pemimpin Cina DAP, kamu berani dengan pemimpin Melayu. Tunjuk gangster dengan pemimpin Melayu. Tunjuk sombong. Naik helikopter aku punya suka lah. Sesedari yang saya hormati sekalian, negara ni, saya bagi tahulah, negara ni dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal. Kita di peringkat persimpangan. Dia menang Selangor, dia lantik satu lagi SPR. Saya tak boleh bayang. Semua orang, semua akan jadi normal, semua akan jadi menerima, dan kita akan jadi Singapura. Baguslah maju, baguslah itu, baguslah ini. Kita tak nak mati dan kita dengar atas kubur kita, cucu kita pergi ke gereja dan benda itu normal. Tanya orang Kristian, adakah mereka sungguh-sungguh nak kalimah Allah ni digunakan? Tidak. Tanya orang India, tak ada. Tapi kenapa benda ini semua boleh berlaku? Sebab mereka gagal mentadbir ekonomi, mereka nak alih isu, mereka gadai kalimah Allah, mereka gadai tanah seputih daripada freehold, daripada leasehold kepada freehold, dan mereka gadai semua benda untuk wujudkan apa? Supaya orang bercakap isu ini dan mengalihkan isu realiti sebenar. Formula semua sudah tunggang langgang, tidak jadi. Nak jadi macam mana Rafizi? 1 bulan lagi semua akan terduduk. Terduduk, kita pun tunggu nak terduduk kan. Sekali tiba-tiba cukup 1 bulan,
mereka telah perkenalkan apa? Semua kena berkebun, kebun bandar, tanam cili. Kita pun tanya, kalau semua bertanam cili, nak jual cili dekat mana? Semua kena meniaga, jual nasi lemak. Kalau semua meniaga, siapa nak beli? Macam mana nak jual? Oh tak apa, kita ada formula. Kita akan buka vending machine banyak-banyak, jual cili dalam vending machine dan nasi lemak. Saya masa sekolah pagi, mesin tu nama mesin gedogang tu. Dia masuk duit, gedogang turun. Kadang masuk duit tak turun, kadang gang dah gedogang dia turun juga. Bayang nak jual cili bang dalam tu. Pendek. Sebab apa benda ini berlaku? Sebab puak-puak ni sombong. Dia tak dengar pegawai kerajaan. Anwar Ibrahim ni banyak benda tertangguh, tak siap. Sebab apa? Dia tak pengurusi mesyuarat. Tahu tak, Menteri Keuangan kita sibuk berjalan ikut Perdana Menteri. Tahu, Menteri Keuangan kita sibuk pergi ikut Perdana Menteri kan. Dia pun seronok Perdana Menteri. Oh Azizah sana, oh Azizah sendiri. Dia kata dia hafal nyanyi lagu Azizah ni semenjak daripada dia mengurat Wan Azizah. Maknanya lama dah bang kan? Lama. Tapi sampai sekarang pitchingnya ke laut. Maknanya sampai sekarang dia tak ngapal lagu tu. Parah tak parah Perdana Menteri ni saudara. Ya. Orang rakyat tengah susah, harga barang, bulan Ramadan, raya ini raya yang paling derita. Semua penjual simpan stok barang tak terjual. Tapi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pergi semua bazar raya artis. Oh bersalam, bergambar dengan artis, sampai terlanggar tersondol artis kan. Dia sedar tak dia patut pengurusikan mesyuarat, cari penyelesaian hidup rakyat. Kan itu kalau sekadar nak berjalan, dia pergi satu universiti, jota habis tau. Pensyarah tak boleh mengajar, pelajar tak boleh belajar. Sekarang dah panggil pula budak-budak tingkatan 6 tiap-tiap negeri. Kamu ni ketua pembangkang ke? Apa ni kan? Kamu Perdana Menteri, kamu patut laksana, bukan bercakap terlalu banyak sangat bercakap. Ikuti pula Amir, sama je perangai dia, menyamun melanun kan. Kita bercakap soal data dan fakta. Daripada segi agama, daripada segi bangsa, kita di persimpangan. Daripada segi kehidupan, kita sedang terhimpit teruk. Bangkitlah. Kita kawan-kawan UMNO, bagi tahu kawan-kawan UMNO, dakap kawan-kawan UMNO. UMNO ini parti keramat kerana perjuangan Melayu dan Islam. Hari ini perjuangan UMNO, Zahid Hamidi apa dia? Kamu jangan komen soal DAP. Zahid lah orang pertama akan marah dan jawab. Zahid lah orang pertama yang akan marah dan jawab. UMNO dah Zahid berjaya jadikan kuda tunggangan DAP. Berubahlah. Kepada anggota-anggota keselamatan, pegawai-pegawai kerajaan, dengarlah. Mari kita pertahankan negara kita ini. Mari kita pertahankan negeri kita. Ingat sebelum ini kita pernah terjadi apa? Kita pernah terjadi Sheraton Move. Kenapa? Nak pertahankan bangsa. Kita dakap PAS, kita dakap UMNO sebab kita ingat UMNO dah jadi pembangkang, mereka sedar. Tapi mereka lupa dan akhirnya mereka berdakap semula dengan DAP yang kerana punca penolakan DAP lah UMNO boleh bernafas sementara ketika itu. Berdoalah saudara. Hubungi kawan-kawan, hubungi semua jiran-jiran tetangga, bekas girlfriend, bekas tunang, apa semua, bekas boyfriend, hubungi. Bagi tahu dengan mereka, ini last, ini end game. Dalam cerita Marvel dia ada end game perakhirannya. Kalau kita gagal di sini, kita akan hilang semuanya. Ini bukan soal Dr. Ustaz Syafi'i. Ini bukan soal parti. Ini soal akidah bangsa anak kita. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Mereka ikat, mereka beku akaun parti, mereka beku akaun PAS, mereka beku Bersatu, mereka beku kat akaun Perikatan Nasional, mereka ajak kita berlawan.
Ya betul kita tak cukup duit. T-shirt tak banyak, apa semua ini duit calon aja saudara saya bagi tahu. Duit saudara infakkan. Kita sedang diikat kaki dan tangan kerana apa? Mereka nak uji kekuatan agama dan bangsa kita. Tapi percayalah, sekali Anwar jatuh, Rafizi jatuh, DAP jatuh kali ini, mereka akan padam di atas muka bumi Malaysia ini, insya-Allah. Mari kita menangkan Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah, insya-Allah kita akan menang besar. Di Pulau Pinang, UMNO tidak akan ada kerusi. 6 kursi UMNO mengintih minta 6 kursi itu mereka akan kalah. The real ground zero battle ialah Selangor. Menang Selangor, kita akan sambut ulang tahun kemerdekaan ke-31 Ogos kali ini dengan Perdana Menteri dan kerajaan baru yang lebih bertanggungjawab. Takbir! Boleh berjuang? Boleh keluar mengundi? Boleh bawa semua pergi mengundi? Kalau dah boleh saudara, saya sudahkan dululah di sini. InsyaAllah, tolong buat penyebaran. Sebarkan sebanyak mungkin. Sebarkan sebanyak mungkin semua maklumat. Wabillahi taufik. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Perikatan, perikatan, takbir. Terima kasih pada Cikgu Bat yang telah menutup ceramah kita pada malam ini. InsyaAllah sebelum kita berakhir, kita menjemput Ustaz Idris untuk bacaan doa. InsyaAllah dipersilakan Ustaz Idris untuk bacaan doa kita pada malam ini dengan segala hormatnya. Silakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصرنا فإنك رسول وافتح لنا فإنك قدير واغفر لنا فإنك غفور وارحمنا فإنك قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة القلوب في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة القلوب في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. Jadi dengan itu, dengan berakhir dengan doa tadi, insyaAllah kita bersurai secara aman. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Okey, siapa nak bergambar dengan Cikgu Bat boleh ya, Cikgu Bat. Siapa nak bergambar boleh. Jangan lupa like dan follow TikTok Cikgu Bat dan juga FB Cikgu Bat. Original. Terima kasih pada petugas keselamatan. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh pastikan kebersihan ya tuan-tuan. Kita lawan siapa tuan-tuan? Tak senang yang orang yang main.